أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri ceramah muamalat, iaitu bersiri kuliah duha. Hari ini kita akan bincang topik yang ke-15. Topik yang ke-15, bab berkenaan perbankan Islam. Bahagian yang ketiga iaitu pembiayaan beli kereta. Pembiayaan beli kereta. Kita akan bincang juga sedikit pembiayaan beli motor. Beli motor. Apa-apa saja kenderaan kita akan bincang hari ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, banyak sangat perbincangan berkenaan dengan perbankan Islam. Jadi, kita nak fokus kepada ilmu-ilmu yang kita ambil daripada ulama-ulama besar muamalat, bukan daripada orang-orang gosip tepi jalan ataupun daripada Facebook yang menyebarkan kebencian. Kita ambil ilmu yang betul, kita belajar ilmu yang betul, ilmu yang ada asas yang betul, Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan. Kita telah selesai, alhamdulillah, kita telah selesai 14 topik, tuan-tuan dan puan-puan, 14 topik. Dan hari ini insya-Allah kita akan bincangkan topik yang ke-15 seperti yang saya sebut tadi, iaitu berkenaan dengan pembiayaan kenderaan, insya-Allah. Dan selepas topik yang ke-17 kita akan ada ujian. Siapa yang dapat nombor 1 selalunya dapat hadiah, insya-Allah, ya. Tapi hadiah yang paling berharga atau bermakna dalam kursus fiqh muamalat ini adalah hadiah ilmu, tuan-tuan. Ilmu ini. Bila sudah ada ilmu, tuan-tuan, kita jauh daripada kebodohan, kita jauh daripada kefasikan, kita jauh daripada kehinaan. Tahu apa maksud kehinaan, tuan-tuan? Bukan maksudnya orang akan menghina kita. Hina maksudnya kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Bahkan apabila kita tak tahu apa yang kita tak tahu, kita cakap merepet dan kita mungkin melakukan dosa yang kita sendiri tak sedar. Na'udzubillah min zalik. Itu maksudnya kehinaan. Atau juga maksud kehinaan ialah apabila orang yang berilmu datang bercakap dengan kita, kita cakap merepet, kita dipandang hina dengan ilmu itu atau sebab kita tak ada ilmu. Sebab tu kita kena belajar benda-benda ni daripada asasnya kepada aplikasinya. Sebenarnya kita telah lalui asas-asas itu dan sekarang ni kita tengah belajar berkenaan dengan aplikasi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu kuliah topik-topik lain, tuan-tuan boleh klik dekat tag tu, tag ada hashtag dalam FB Lariba, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah melalui beberapa ribu tahun berkenaan dengan kenderaan ataupun evolusi kenderaan. Dan daripada sebelum Masihi lagi, manusia telah menggunakan pelbagai jenis kenderaan, iaitu seperti bot dan sebagainya. Dan kemudian apabila diciptakan roda, maka mulalah penciptaan kenderaan-kenderaan yang bergerak menggunakan roda. Sebelum itu, sejak 2000 sebelum Masihi lagi, manusia menggunakan bot, menggunakan kuda ataupun binatang sebagai kenderaan. Dan selepas Masihi, dalam tahun 1783 selepas Masihi, manusia mencipta balon air panas ataupun hot air balloon
barulah manusia boleh travel ke tempat-tempat yang jauh, ya, tanpa menggunakan binatang, tanpa menggunakan orang kata apa, kenderaan-kenderaan lain. Dan kemudian manusia mencipta orang kata apa, enjin steam atau enjin menguap, ya, yang dapat menjana tenaga untuk menggerakkan kenderaan seperti bot dan juga kereta. Dan kereta mula dicipta dalam tahun 1862. Dan sebenarnya benda-benda yang manusia cipta ni bukan benda yang tak pernah ada sebelum ini. Benda tu semua ada. Komponen-komponen kereta, komponen bot, komponen basikal, ya, komponen kereta dan sebagainya, semuanya ada. Cuma sebelum ini Allah tidak memberikan ilham kepada manusia untuk penciptaan itu. Sebab apa? Mungkin pada masa itu manusia tiada upaya ataupun orang kata apa, kemampuan untuk mencipta sesuatu. Maka sebelum itu Allah tidak memberi orang kata apa, ilham kepada manusia. Sekarang Allah telah beri ilham, maka terdapat evolusi kenderaan. Dan tuan-tuan, kalau kita perhatikan, manusia boleh bergerak di laut, di darat dan juga di udara. Allah beri kita ilham, Allah beri kita kemampuan untuk mencipta kenderaan-kenderaan yang dapat bergerak di laut, di darat dan juga di udara. Di udara kita cipta apa, jet, enjin dan sebagainya. Jet yang boleh travel 3 kali kelajuan orang kata apa, bunyi dan sebagainya. Kita telah mencipta roket untuk pergi ke angkasa dan sebagainya. Sekarang ni manusia telah mencipta roket-roket yang pergi ke yang boleh diguna pakai semula. SpaceX dan sebagainya. Di laut pula manusia mencipta kapal-kapal yang begitu besar sekali, tuan-tuan. Yang panjangnya 300-400 meter, yang tingginya lebih 40-50 tingkat dan sebagainya. Dan sekarang ni musim Covid, banyaknya terbengkalai lah. Itu dia. Ya, tapi kita telah diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencipta kenderaan-kenderaan tersebut. Dan di atas darat pula manusia telah mencipta berbagai kenderaan yang mewah dan tidak mewah dan sebagainya. Kenderaan yang menggunakan petrol, kenderaan yang menggunakan diesel, dan sekarang ni akhir-akhir ini kenderaan yang menggunakan elektrik. Dan berbalik kita kepada evolusi kereta pula. Saya ni orang teknologi, saya pun suka juga saya benda-benda ni. Ya, kereta yang pertama, ya, menggunakan steam engine, menggunakan wap, dan kemudian menggunakan diesel dan sebagainya. Kemudian ada hybrid car. Hybrid car maksudnya kenderaan yang ada dua jenis kuasa, iaitu kuasa yang pertama kuasa petrol dan kuasa yang kedua kuasa bateri. Dan kemudian manusia menciptakan kenderaan daripada fuel cell. Ya, fuel cell maksudnya apa, daripada hidrogen ataupun elektrik. Dan saya baru-baru ni dalam sebulan yang lepas telah pergi tengok macam mana kereta elektrik itu berfungsi. Tuan-tuan, inilah selalu saya rasa ini kereta elektrik adalah kereta of the future. Kereta of the future, kereta yang tak ada carburetor. Dan saya try juga bawa kereta-kereta elektrik dan saya amat terpegun, ya, betapa smoothnya, betapa sedapnya bawa kereta elektrik, sebab kereta elektrik ini tak bunyi enjin langsung. Ya, tak bunyi enjin langsung. Dia tak ada pembakaran, combustion dalam enjin tu, ya, untuk menjana tenaga dan menolak kereta tu. Di mana bateri itu sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita yang semua yang ada kereta, saya rasa semua orang dah ada kereta. Kalau kita tengok bateri itu kecil je kan, betul tak, tuan-tuan, kat depan ni. Tapi dalam kereta elektrik, baterinya ada di bawah tempat duduk ni. Panjang macam tu. Dia kena jana lebih kurang 20 hingga 30 kilowatt, ya, untuk menolak kereta tu sejauh lebih kurang 200 hingga 500 kilometer. Ya. Kemudian mereka kena charge balik dan sebagainya. Tak perlu pakai minyak langsung. Jadi dia ada charger dia orang lebih kurang 22 kilowatt punya charger, boleh charge dalam masa sejam sahaja, boleh jalan 300 kilometer. Itu adalah teknologi yang diberi ilham kepada manusia. Jadi teknologi yang akan datang kemungkinan besar dalam 20-30 tahun yang akan datang tidak akan menggunakan minyak lagi. Apa akan jadi kepada Malaysia? Jadi tuan-tuan nak tanyalah, apa akan jadi kepada Malaysia? Kereta-kereta seperti Tesla, Nissan Leaf, Renault Zoe dan sebagainya, semua adalah kereta elektrik sepenuhnya. Baik. Bukan, kita tak akan bincang tentang teknologi kereta, tapi kita just nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, cuma nak orang kata apa, nak mengukil minda kita supaya mengetahui bahawa manusia ini sekarang ni diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencipta
cipta kenderaan-kenderaan begini untuk memudahkan manusia itu sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam kita percaya bahawa kenderaan yang elok itu adalah tanda kebahagiaan. Ya, kenderaan yang elok itu adalah tanda kebahagiaan. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Nafi' bin Abdul Harith daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, qala Rasulullah SAW, min sa'adatil mar'il maskanul wasi', ya, wal jarus salih, wal markabul hani. Sadaqa Rasulullah. Maksudnya, sabda Rasulullah SAW, antara tanda kebahagiaan seseorang ialah rumah yang luas, jiran yang saleh, kenderaan tunggangan yang elok. Baik. Ini riwayat Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan, alangkah teruknya hidup kita kalau jirannya tidak soleh. Bukan tidak soleh maksudnya. Ya, tidak soleh maksudnya dia mesti semayang 15 kali sehari ke apa ke. Jiran yang soleh adalah jiran yang baik. Ya, kalau tuan-tuan duduk pindah satu rumah, takkan tuan-tuan nak duduk tahun 2 tahun. Kadang-kadang nak hidup sampai kita mati. Kalau jiran yang tak baik macam mana tuan-tuan? Allahu Akbar, ya. Kucingnya datang berak dalam pasu bunga lah. Ya, bising lah tuan-tuan dan perempuan yang malam-malam. Ya, bising tengok bola dan sebagainya. Ya, macam mana kalau jiran macam tu? Kalau jiran yang baik macam mana tuan-tuan? Jiran yang baik adalah kita pun bahagia juga. Ya. Baik, antara tanda kebahagiaannya juga ialah kenderaan tunggangan yang elok. Ya, dan juga rumah yang luas. Rumah yang luas ni macam mana tuan-tuan? Bukan rumah yang luas sampai 14 bilik itu. Rumah yang selesa duduk tuan-tuan. Macam mana kalau rumah yang sempit, satu bilik, ada 5 orang anak dan sebagainya. Sudah tentu tidak mendatangkan kebahagiaan. Jadi Nabi SAW mengatakan bahawa seseorang itu bahagia apabila rumahnya luas, jirannya baik dan kenderaan tunggangannya yang elok. Ya, yang elok. Jadi Nabi menjelaskan bahawa manusia akan terzahir padanya kebahagiaan jika salah satu perkara berikut, iaitu rumah yang luas, jiran yang soleh dan kenderaan tunggangannya yang elok. Jadi bila dia ada ketiga-tiga ni, dia akan bahagia, insya-Allah. Jadi kita semua ni kenapa kita bekerja kuat setiap hari tuan-tuan, pergi cari duit, cari rezeki dan sebagainya? Kita nak bahagia. Siapa nak hidup tak nak bahagia? Siapa yang nak hidup gundah gulana dan macam masalah? Jadi Nabi mengatakan bahawa antara kebahagiaannya ialah rumah yang luas, jiran yang baik dan juga kenderaan yang baik. Baik. Jadi kenderaan yang elok itu adalah tanda kebahagiaan. Kenderaan yang elok juga adalah satu keringanan dan kemudahan bagi seseorang. Lebih-lebih lagi kalau nak duduk dekat KL ataupun dekat bandar-bandar, rumah mahal-mahal, jadi orang beli kenderaan di mana? Di luar, orang beli kenderaan untuk travel, ya, untuk travel sebab mereka duduk luar bandar dan sebagainya. Ya, jadi mereka menginginkan kenderaan yang elok. Mereka nak travel 30-40 km sehari, ya, sehari. Jadi ia memudahkan seseorang untuk bergerak ke sana dan kemari. Zaman dulu kala haiwan tunggangan yang elok adalah satu kenikmatan. Dulu sebelum manusia diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencipta kereta, motor dan sebagainya, dulu haiwan tunggangan yang elok, ya, adalah satu kenikmatan. Ya, kenderaan mereka hanyalah unta, kuda, bagal dan sebagainya. Ianya dianggap sebagai sebuah kenderaan untuk memudahkan pergerakan. Al-Munawi ketika menjelaskan makna kenderaan yang elok, kata beliau, ia adalah tunggangan yang laju, selesa dan mudah dinaiki. Jadi apakah kenderaan yang elok? Boleh bergerak laju. Bukan sampai 500 km sejam. Ya, bolehlah 180 km sejam. Boleh. Selesa maksudnya apa? Boleh duduk, tak panas. Sekarang kereta tak ada aircon, mana orang panggil kereta lagi dah. Zaman saya, aircon tu, masa saya kecil-kecil dulu, aircon itu adalah satu luxury, mewah. Ya, kenderaan tu dipasang kipas atas dashboard tu, ya. Dan mudah dinaiki maksudnya senang duduk dan sebagainya, ya. Baik, ia mempercepatkan masa untuk bertemu sahabat handai tanpa perlu ada kesusahan dan kepenatan. Cuba tuan-tuan nak pergi kerja, nak pergi mana-mana shopping dengan anak isteri, kenderaan broke down tengah jalan, kan susah tuan-tuan, ya. Kan habis banyak komplain, ya, kan tak jadi bahagia. Sebab itulah Nabi kata antara kebahagiaan ialah kenderaan yang elok. Jadi kenderaan yang elok
juga menenangkan hati. Kalau kenderaan tak elok, siapa nak senang hati, tuan-tuan? Bateri KO dan sebagainya, dan carburetor rosak lah dan sebagainya. Tiba-tiba bateri KO, jenuh kan tuan-tuan? Memang tak senangan hati ya. Jadi, ya, kenderaan ini ia menjauhkan kita dari rasa gundah gulana, lalu ia boleh digunakan untuk berzikir dan memuji Allah. Bukan berzikir sepatutnya subhanallah sahaja. Berzikir maksudnya mengingati Allah. Mengingati Allah. Bila hati tenang barulah kita senang untuk mengingati Allah. Bayangkan jika seseorang mempunyai kenderaan yang sentiasa bermasalah, sedang memandu tiba-tiba kenderaannya rosak. Jenuh lah, komplain orang kata bila nak sampai rumah ni, bila nak sampai rumah mak mertua ni, sudah, ya, bising pula. Maka ia akan mencetuskan perasaan cepat marah, perasaan resah kerana lambat ke destinasi yang ingin dituju dan lain-lain perasaan yang mengganggu. Kata Imam Al-Tahawi, maksudnya, ia kenderaan yang baik menjauhkan hati dari kegelisahan. Kenderaan yang baik menjadikan penunggangnya sibuk dengan zikir kepada Allah ataupun sibuk dengan perkara lain disebabkan kenderaannya yang tidak elok, yang mana ia menyakitkan orang yang menaikinya. Betapa betulnya yang ini, tuan-tuan. Jadi kenderaan yang elok adalah satu keinginan dan satu kebaikan kepada manusia itu sendiri, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tahu juga apa nama kenderaan Nabi SAW. Nabi ada 4 kenderaan. Bukan nak katakan kita kena ikutlah. Kalau nak ikut betul-betul, kena belilah 4 ekor binatang ni. Ya, maksudnya Nabi ada kenderaan yang baik-baik. Ya, yang pertama sekali unta. Ya, unta Nabi namanya Khaswa. Ya, Khaswa. Nabi gunakan unta ni untuk berhijrah. Berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Nabi juga ada unta yang diberi nama Adba. Adba ni Nabi guna unta ni untuk perlumbaan. Nabi pun masuk perlumbaan, ya, pertandingan, dan unta ini tidak pernah dikalahkan dalam perlumbaan. Maksudnya unta yang baik-baik yang Nabi ada. Ya. Kuda pula, Nabi ada kuda, ada 2 ekor kuda. Ya. 2 ekor kuda. Satu bernama Sak. Ya, ya. Kuda yang berwarna hitam, kuda berwarna hitam cantik, ya. Kualiti yang tinggi. Yang satu lagi kuda bernama Murtajiz. Ya, yang berwarna putih. Warna putih. Nabi juga ada Kaldai. Kaldai nama Ufair. Ya. Kaldai ini berwarna putih. Dan tak ketinggalan juga Nabi ada Bagal. Bagal. Saya ingatkan Bagal dalam filem Piramli je. Rupa-rupanya Bagal ni adalah kacokan, ya, antara kuda dan Kaldai. Ya. Bagal Nabi ini diberi nama Duldul. Ya, Duldul. Iaitu Kaldai berwarna putih, hadiah daripada Raja Muqawis. Ya, Raja Muqawis. Di mana salah satu raja yang mana Nabi tulis surat untuk memeluk Islam. Raja Muqawis ini adalah daripada Mesir. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula saya bagi satu raja untuk menerangkan, ya, di mana-mana perbankan Islam. Saya bagi contoh 9 saja, banyak ni tuan-tuan. Ada 19 perbankan Islam di Malaysia ini. Saya bagi contoh 9 saja, the top 9 lah, ya, di Malaysia, yang mana ia menawarkan pembiayaan untuk membeli kenderaan. Ya, mana bank Islam contohnya, ya, dan bank Islam menggunakan akad murabahah. Ya, bank Islam menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan kenderaan, dan bank Islam buat pembiayaan superbike. Apa dia superbike? Mengikut definisi mereka, apa-apa motor yang lebih daripada 250 cc mereka panggil superbike. Jadi mereka tak buat pembiayaan untuk kapcai. Tak buat pembiayaan untuk kapcai. Bank Rakyat dia menawarkan pembiayaan menggunakan ITAP. ITAP ni sekejap lagi saya explain. Dan menggunakan juga kontrak ataupun akad tawaruk. Dan Bank Rakyat, ya, buat pembiayaan untuk motosikal kapcai. Ya, kapcai maksudnya 250 cc ke bawah. Ya. Kuwait Finance House KFH membuat juga pembiayaan menggunakan ITAP. Al-Raji Bank menggunakan Buy Bitaman Ajil, satu-satunya bank saja yang menggunakan kontrak Buy Bitaman Ajil untuk
pembiayaan orang kata apa, kenderaan, tapi RRG Bank juga buat pembiayaan untuk superbike, ya, superbike. Jambi Islamic, Maybank, Afin Islamic, Hong Leong Bank juga membuat pembiayaan menggunakan ITAP, dan Ion juga ada pembiayaan Islamik, ya, pembiayaan Islamik, ya, menggunakan kontrak ITAP, dan juga Ion Islamik ada juga pembiayaan untuk motor-motor berkuasa rendah kapcai. Jadi kalau kita tengok di sini, selain daripada pembiayaan untuk kenderaan kereta dan sebagainya, SUV dan sebagainya, ada juga perbankan Islam membuat pembiayaan untuk motosikal, ya, motosikal. Dua untuk superbike seperti Bank Islam dan juga RRG, dan dua juga untuk kapcai. Jadi janganlah kita ni pergi mencari pembiayaan daripada kedai-kedai motor. Kedai-kedai motor selalunya kebiasaannya buat pembiayaan pinjaman, maka bila mereka mengambil untung itu adalah kontrak pinjaman dengan riba. Jadi elakkan daripada ambil apa tu, pembiayaan beli motosikal daripada kedai-kedai motor. Kalau nak ambil pembiayaan Islamik, ambil daripada Bank Rakyat dan juga Ion. Ya, baik. Jadi apa dia ITAP? ITAP maksudnya Al-Ijarah Thumma Al-Bay. Tak apa ingat. ITAP sudah. Ya, Al-Ijarah Thumma Al-Bay. Saya akan explain sekejap lagi. Hari ini kita akan bincang dua saja kontrak, iaitu kontrak ITAP dan Murabahah. Baik Taman Ajil kita dah bincang semasa pembiayaan beli rumah itu, dan Tawaruk akan bincang kemudian, insya-Allah. Ya. Baik, kita teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ulang slide ini beberapa kali dalam masa kita bincang berkenaan dengan apa tu, perbankan Islam, kerana asas ini adalah penting untuk kita tahu. Ramai orang tak tahu, jadi dia bercakap merepek. Kesian mereka berkenaan dengan perbankan Islam. Produk perbankan konvensional ni kita nak banding, tuan-tuan dan puan-puan. Apa asas perbezaannya antara produk perbankan Islam dan juga produk perbankan konvensional? Produk perbankan konvensional, semua kontrak pembiayaan berasaskan kontrak pinjaman, kontrak pinjam, loan kontrak. Jadi mereka akan bagi loan kontrak. Loan kontrak maksudnya pinjam duit. Mereka akan bagi pinjaman duit. Dan apabila mereka mengambil untung, itu adalah riba. Maka sesiapa sahaja yang terlibat dalam pembiayaan ataupun pinjaman daripada mana-mana perbankan konvensional, maka terlibat dengan, ya, apa dia, riba. Jadi jauhilah riba. Riba adalah dosa besar. Kita mungkin akan kekal dalam neraka. Ya, janganlah tuan-tuan cari dosa tak pasal-pasal. Jangan langsung kita terlibat dengan apa-apa saja produk perbankan konvensional. Bezanya dengan produk perbankan Islam, walaupun pinjaman itu adalah satu akad yang harus dalam Islam, iaitu Qardul Hasan, produk perbankan Islam tidak menggunakan akad pinjaman. Ya, produk perbankan Islam menggunakan akad jual beli, sewa ataupun perkongsian. Mereka tidak menggunakan akad pinjaman, sebab kalau bagi pinjam RM1,000, mereka boleh dapat RM1,000 saja. Macam mana mereka nak menampung kos-kos operasi dan sebagainya. Jadi produk perbankan Islam tiada produk kontrak pinjaman, ya. Ini kena faham yang asasnya. Baik. Jadi kita akan bincangkan berkenaan dengan kontrak pembiayaan pembelian kenderaan mula-mula sekali menggunakan kontrak ijarah. Yang ini adalah carta apa ni, tuan-tuan dan puan-puan, pada mereka-mereka yang baru mengikuti siri kuliah duha ini. Ini adalah kategori-kategori kontrak-kontrak yang terdapat di perbankan Islam, ya. Dan kontrak ijarah ataupun financing for property dan sebagainya, and vehicle ataupun kenderaan dikategorikan di bawah jenis kontrak tamlikat. Tamlikat ni maksudnya kontrak yang melibatkan pemilikan sesuatu. Ya, maksudnya apabila selesai kontrak itu, pelanggan akan memiliki sesuatu. Ya, baik. Dan kontrak ijarah ini terdapat di bawah kontrak muawadat. Muawadat maksudnya berlaku pertukaran. Apa berlaku pertukaran? Kalau tuan-tuan pergi kat kedai, berlaku pertukaran tak? Berlaku kan. Tuan-tuan bawa duit, ya tuan-tuan, ya, tukar dengan barang. Itu kontrak baik. Baik maksudnya jual beli. Tapi dalam kontrak ijarah, kita bawa duit, bank bagi apa? Bank bagi
pemilikan manfaat sahaja. Ya, kita sewa rumah, sewa kenderaan, kita sewa rumah macam mana tuan-tuan? Kita bayar sewa, ya kita boleh duduk di rumah tu, tapi rumah tu masih dipunyai oleh tuan punya rumah. Kita punyai apa? Manfaat untuk duduk. Itu kita panggil ijarah ataupun pemilikan manfaat ataupun orang kita panggil akad apa? Akad sewa. Baik, kita teruskan. Jadi dalam kontrak Islam ada dua jenis kontrak. Kontrak yang ada material dan bukan material. Ada ain dan bukan ain. Ain maksudnya benda-benda fizikal. Ya, bukan ain maksudnya bukan benda fizikal. Ya. Benda-benda fizikal seperti kereta, rumah dan sebagainya dan dan juga orang kata apa? Subjek akad dalam perkahwinan iaitu perempuan itu sendiri. Dan juga kontrak yang penting dalam Islam ialah kontrak yang melibatkan manfaat sahaja. Kita boleh ambil manfaat daripada sesuatu tapi kita tak miliki barang tu. Ya, itu seperti kontrak ijarah dan bila kita bayar upah ataupun kita bayar sewa dipanggil ujrah. Jadi Islam mengiktiraf kontrak yang melibatkan orang kata apa pembelian manfaat, ya, pembelian manfaat, ya, melalui kontrak ijarah atau kontrak sewa. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ijarah apa itu ijarah? Ijarah secara literalnya bermaksud iwat yang merujuk kepada bayaran upah sewaan, iaitu ujrah. Iwat maksudnya apa yang kita dapat, apa balasan yang kita dapat apabila kita beri sesuatu, iaitu dipanggil iwat, ya, iwat yang merujuk kepada bayaran upah sewaan ataupun ujrah. Kita sewa rumah, sewa kereta dan sebagainya, apa yang kita bayar itu, bayar sewa itu dipanggil ujrah, ya. Ia juga bermaksud ganjaran kepada sesuatu perbuatan yang baik, sama ada berbentuk keduniaan dan keagamaan. Kita tolong orang, kita ambil upah tebas rumput, ambil upah perbaiki rumah dan sebagainya, itu pun dipanggil ujrah. Menurut fiqh Islam, ia boleh dirumuskan sebagai pemilikan manfaat dengan bayaran pertukaran, yakni iwat, di mana iwat tersebut adalah dalam bentuk ayan ataupun aset ketara ataupun dayan ataupun hutang ataupun manfaat. Jadi ijarah ini adalah kita bayar sesuatu sebab kita nak manfaat. Bukan kita nak pemilikan fizikal tu, kita nak nikmati manfaat daripada aset fizikal itu. Seperti kita nak menikmati manfaat seperti duduk di rumah. Tapi kita tak beli rumah, kita beli manfaat sahaja. AUFI ataupun Auditing and Accounting of Islamic Financial Institutions, sebuah badan bebas yang dianggotai oleh negara-negara Islam, telah mendefinisikan ijarah sebagai pemilikan manfaat yang dibenarkan, yang diketahui pada suatu tempoh, yang diketahui dengan bayaran iwat yang diketahui dan dibenarkan syarak. Semua diketahui. Satu, kita nak milik manfaat yang dibenarkan dalam Islam. Maksudnya duduk di rumah itu adakah dibenarkan dalam Islam? Ya, yang dibenarkan diketahui. Jadi kita tahu yang kita akan dapat duduk di rumah tu, sewa rumah tu selama sebulan sebagai satu tempoh yang diketahui. Ya, sama kita bayar sewa untuk duduk setahun. Dan diketahui bayaran. Apa dia bayaran mukanya, apa dia advance sewa yang kita kena bayar. Apakah tiap-tiap bulan sewa yang kita kena bayar tiap-tiap bulan yang diketahui dan dibenarkan syarak. Maksudnya tujuan kita duduk ni apa? Kita sewa rumah tu tujuannya apa? Tujuannya untuk keluarga kita duduk, tujuannya untuk kita buka kedai. Kalau untuk buka disko maka diharamkan, ya, kita sewakan pada orang tu. Kalau untuk buka kedai untuk jual makanan yang tidak patut syariah, tidak halal, maka apa tuan-tuan? Maka sewa itu adalah haram dan pendapatan daripada sewa itu adalah juga haram. Baik. Kita sambung. Jadi ijarah secara literalnya bermaksud iwat atau yang dirujuk kepada bayaran upah sewaan, iaitu ujrah. Jadi kita bagi duit, iwat tu adalah imbalan. Kita bayar, kita dapat apa? Kita bayar, kita dapat apa? Kalau kita bayar duit setiap bulan, kita dapat apa? Kita dapat duduk rumah itu sebagai sewaan, ya. Ia juga bermaksud ganjaran kepada sesuatu perbuatan yang baik, sama ada bentuk keduniaan atau keagamaan. Ini diulang balik pula. Maaf. Apakah definisi ijrah? Menurut mazhab Hambali,
telah mendefinisikannya sebagai satu kontrak di atas sesuatu manfaat tertentu yang dibenarkan oleh syarak pada satu tempoh tertentu daripada pada ayan tertentu dengan tanggungan liability atau satu kerja dengan bayaran tertentu. Maksudnya apa dia ijarah atau apa itu sewa, ia adalah manfaat yang dibenarkan. Seperti manfaat yang dibenarkan duduk di rumah ataupun sewa kenderaan. Pada satu tempoh kita kena tahu tempohnya, pinjam berapa lama kita sewa, setahun dan sebagainya. Ayan tertentu, maksudnya kita sewa rumah, kita sewa kenderaan, ya, dan sebagainya. Ataupun kita bagi upah orang buat kerja, upah tebal rumput, jahit baju dan sebagainya, itu juga adalah ijarah. Ijarah. Ya, kita sewa manfaat daripada dia. Kita sewa tenaga dia dan sebagainya. Ibnu Qudamah telah merumuskan ijarah menurut mazhab Hambali sebagai bai' al-manafi ataupun jual beli manfaat. Kita beli manfaat, kita duduk, kita bukan beli benda fizikal tu, kita bukan beli kereta, kita bukan beli rumah, kita cuma beli manfaat. Manfaat apa? Manfaat duduk atau tinggal di dalam rumah itu atau manfaat untuk mengguna pakai kenderaan itu. Baik. Jadi ada dua jenis ataupun dua kategori ijarah. Kategori yang pertama ialah ijarah ayan. Ayan iaitu sewaan kerana menggunakan manfaat sesuatu aset yang ketara atau aset yang fizikal yang dimiliki yang dipanggil bai' al-manafi ataupun jual beli manfaat. Sewa yang kita bayar itu dipanggil ujrah. Ya, sewa yang kita bayar dipanggil ujrah. Jadi kategori yang pertama ialah kita sewa aset itu dan kita ambil manfaat. Aset seperti rumah dan kereta. Kategori yang kedua ialah ijarah amal. Ijarah amal iaitu upah yang dibayar kerana perkhidmatan yang diberikan oleh seseorang. Yang ini bai' al-quwwah. Bai' al-quwwah. Jual beli apa? Jual beli amal. Ya, upah dipanggil ujrah. Baik. Jadi kalau kita bagi upah orang untuk jahit baju kita, dipanggil ijarah amal. Ya. Kita panggil orang untuk repair paip, repair almari dan repair kabinet dan sebagainya, itu dipanggil ijarah amal juga. Dengan syarat barang-barang itu kita punya, baru dipanggil ijarah amal. Ya, ijarah amal. Kalau kita sewa, kita bayar orang upah untuk buat sesuatu, barang tu dia punya, itu dipanggil istisna. Istisna atau bayar salam. Baik, ada beza-bezanya, ya. Jadi ijarah barang tu kita punya, kita sewa, ataupun barang tu orang punya kita sewa, ya. Baik. Apakah dalil-dalil keharusan ijarah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Ya, sadaqallahul azim. Maksudnya daripada surah Al-Talaq ayat 6, kemudian jika mereka menyusukan anak kamu, maka berikanlah kepada mereka upah. Maksudnya Allah mengharuskan upah ke atas sesuatu manfaat, ya. Berikan ujurahun. Ujur tu ujrah, ya, ujurahun, ya, ujrah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man ta'jar talqawiyul amin sadaqallahul azim. Maksudnya, salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan menggembala kambing kita. Sesungguhnya, ya, sebaik-baik orang yang ayah ambil kerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Yang ni kisah Nabi Yusuf. Jadi anak Nabi Yusuf suruh bakal isteri Nabi Yusuf suruh bapa dia ambil Nabi Yusuf untuk bekerja dan dibayar ujrah. Ya, apa dia ujrah? Takjar, nampak tak? Bayarlah upah kepada dia. Ya, bayarlah upah. Ya, jadi maksudnya bayaran upah untuk diambil dari kita ambil manfaat daripada tenaga seseorang itu adalah diharuskan dalam Islam pada asalnya. Baik. Jadi apakah rukun-rukun dalam ijarah itu, dalam akad ijarah? Yang pertama, pihak-pihak yang berkontrak. Ia meliputi pemberi sewa, iaitu mukjir dan penyewa, ya, iaitu apa dia? Mustajir. Maksudnya dalam akad ijarah ia kena ada dua parti atau dua pihak. Dan sigah yang terdiri daripada tawaran, iaitu ijab pemberi sewa, dan penerimaan qabul, iaitu penyewa. Jadi kalau kita nak buat kontrak sewa ataupun akad sewa, kita kena ada sigah yang betul, kena ada kontrak yang betul. Ya, sebaik-baiknya kontrak bertulis,
Kita tahu sewa berapa, down payment berapa, down payment utility berapa, sewa sebulan berapa tempohnya kena, tak ada benda-benda tu. Kalau tak ada, ia menjadi rarai yang dilarang oleh Islam. Ya. Kemudian, apakah objek yang nak disewa, iaitu mahal al-aqad. Ya, apakah kita nak sewa apa? Sewa rumah, sewa kenderaan, ya, sewa motor dan sebagainya. Yang meliputi manfaat dan bayaran atas bayaran sewaan ke atas penggunaan manfaat termasuk tempoh. Tempoh apa? Lama nak sewa, bila kamu nak keluar, ya. Kalau kamu tak bayar, bila kamu kena keluar? Janganlah tunggu saya hambat kamu keluar pula. Bayarlah sewa, ya. Baik. Jadi, apakah syarat subjek yang ataupun objek ya yang kita boleh sewa? Ya, mampu menyerahkan objek sewaan. Jadi kalau rumah yang belum siap tak boleh sewa, ya. Tapi rumah yang belum siap kita boleh bayar sewa advance, sewa pendahuluan, ya. Kereta yang elok, yang masih boleh dibawa, ya, masih kekal dia punya kualiti kereta tu. Diketahui sama ada dari sudut tempoh dan tujuan. Jadi bila kita nak bagi sewa, kita kena tahu tempohnya, tujuannya. Ya, kalau kita nak bagi sewa kereta pada orang, tanya kau nak buat apa, Mat? Ya, kita nak bagi sewa kedai pada orang, kau nak berniaga apa? Ya, sebab apa? Apabila orang menggunakan, kita tahu orang menggunakan cara yang haram, maka kita ambil sewanya, maka pendapatan kita juga haram. Ya, jadi hati-hati tuan-tuan. Dan boleh memberi manfaat kepada penyewanya. Sewa rumah boleh dia duduk, bawa kereta boleh dia jalan pergi mana-mana, ya. Boleh memberi manfaat kepada penyewanya. Dan mengetahui objek sewaan secara tepat. Kat mana ni? Rumah ni kat mana alamatnya? Kereta ni ada kat mana? Boleh diserah ke tidak? Hak milik objek adalah milik pemberi sewa sepanjang tempoh penyewaan. Maksudnya, dalam tempoh penyewaan itu, dia tidak boleh bertukar milik. Tidak boleh bertukar milik. Ya, kecuali dengan keizinan orang yang menyewa rumah tu. Kalau sewa rumah setahun, 6 bulan dia halau kita keluar, ya. Tapi kita kena tanyalah, sebab kita sekarang ni tuan punya manfaat rumah tu, jadi dia kena tanya juga pendapat kita ataupun kebenaran kita sebelum dia pergi jual balik rumah tu pada orang lain. Dan barang sewaan dan manfaat harus mematuhi kehendak cara. Ya, kehendak cara, tak boleh sewa, tak boleh guna rumah sewa, kereta sewa dan sebagainya untuk tujuan-tujuan yang dilarang oleh syarak. Baik. Kita pergi kepada perbincangan mengenai kontrak-kontrak pembelian kereta atau pembiayaan pembelian kereta di perbankan Islam. Mula-mula sekali kita bincang kontrak yang biasa sangat diguna, ya, di perbankan Islam, iaitu kontrak al-ijarah summa al-bai. Ya. Kontrak, cuba sebut. Kontrak ijarah summa al-bai. Tapi kalau tak tahu nak sebut panjang-panjang, sebutlah ITAB, ya. AITAB. Saya mula-mula sekali nak buat pembiayaan kereta, mula-mula Tuhan bagi hidayah sikit, dah sedar nak beli kereta guna cara perbankan Islam. Saya pergilah Maybank Islam ni. Ya, jadi saya kata ada tak loan Islam. Masa tu saya guna perkataan loan, tak pandai lagi perkataan pembiayaan 20 tahun yang lalu lah. Ya. Dia kata ada ITAB. Saya kata apa benda ITAB ni? ITAB ni, inilah masalah orang kerja dalam bank. Ya, kalau apa-apa pun terangkan elok-elok. Dia kata ITAB. Saya tanya ITAB tu apa? Dia kata pembiayaan Islam lah. Patutnya dia explain lah sikit. Baik, macam ni patutnya dia orang explain. Apa itu ITAB? Al-Ijarah Tuma Al-Baik. Ya. ITAB melibatkan dua jenis kontrak, iaitu kontrak sewaan, iaitu ijarah, disusuli dengan jual beli. Jadi, sewaan, lepas tu disusuli dengan jual beli. Pada mulanya, perbankan Islam akan memeterai perjanjian ijarah dengan pelanggan, iaitu dia sewakan kereta. Melalui perjanjian ijarah ini, perbankan Islam melantik pelanggan sebagai ejen untuk membeli kenderaan yang telah dikenal pasti oleh pelanggan. Jadi kita ni tukar satu kereta, kita pergi bayar down payment, kita pergi pada kedai, kita pergi kepada bank, maka kata okey, ya, sekarang ni saya lantik kamu untuk cari kereta yang kamu nak sendiri. Ataupun kamu dah cari dah, tak apa, saya lantik kamu. Ya. Seterusnya perbankan Islam akan menyewakan kenderaan tersebut kepada pelanggan bagi satu tempoh tertentu. Okey, saya
sekarang ni saya dah lantik kamu dah dapat, saya sewakan kereta itu kepada kamu. Pada akhir tempoh sewaan, contohnya 5 tahun, 7 tahun atau 9 tahun, pelanggan mempunyai pilihan. Pilihan untuk membeli kenderaan berkenaan daripada perbankan Islam. Jadi, di akhir 5 tahun, 7 tahun atau 9 tahun, perbankan Islam akan offer kita. Nak tak kereta ni? Kalau nak, saya jual kepada kamu. Sekiranya pelanggan memilih untuk membeli kenderaan tersebut, perbankan Islam dan pelanggan akan memertai satu lagi perjanjian, iaitu al-bai'. Maksudnya perjanjian jual beli, dan hak milik kenderaan tersebut akan berpindah kepada perbankan Islam daripada perbankan Islam kepada pelanggan. Jadi tak timbul, tuan-tuan dan puan-puan, isu dua kontrak dalam satu. Mula-mula dia sign kontrak ijarah sebenarnya. Lepas tu kontrak ijarah, al-bai' itu adalah satu kontrak di akhir kontrak ijarah 5 tahun, 7 tahun atau 9 tahun. Ya, bank akan bagi satu perjanjian, bukan janji, dia bukan kontrak. Dia bagi janji pada kita di akhir tempoh ijarah, tempoh sewaan ini, bila akan jual kepada kita. Jadi bila sampai habis tempoh 5 tahun, 7 tahun atau 9 tahun, bank akan keluarkan kontrak yang baru. Kamu dah habis bayar, sekarang saya nak jual pada kamu. Nak ke tak nak? Selalu kata nak lah, RM2 je. Dia jual lah kepada kita. Baik, macam mana kontrak ijarah itu? Yang pertama, pelanggan memilih kereta dan membayar 10% deposit. Ya, mula kenderaan pergi bayar. Dia bayar down payment, bukan deposit lah selalunya down payment. Ya, pelanggan mendapatkan kemudahan pembayaran ijarah ataupun al-ijarah tuma al-bai' daripada bank. Bank beli kereta dengan membayar 90% daripada baki belian, dan bank menyewakan ataupun memberi pajak kereta kepada pelanggan pada harga sewa atau pajak yang dipersetujui dengan pilihan kepada pelanggan untuk membeli kereta pada penghujung tempoh sewaan pajakan. Kata Ustaz, yang saya nak beli hari itu kereta Proton X70. Jadi saya pergilah kepada perbankan Islam, Ustaz. Dia kata 2.3%, 2.3%, bukan tu interest rate. Tak, dia macam ni. Dia nak kata pada kamu, ya, kalau kamu ambil pembiayaan 5 tahun, ya, untung dia kurang sikit. Ya, kalau ambil 7 tahun, untung dia banyak sikit. Sebab apa? Risiko dia tinggi. Lagi lama risiko dia lagi tinggi. 9 tahun lagi lah tinggi. Baik. Kenapa ada 2.3%? Saja dia nak bagi tahu kamu. Kalau dia bagi tahu, dia charge kamu 15%, kamu kata banyak. Untungnya. Jadi, dia kata dia bahagi. Tiap-tiap tahun saya charge kamu, untung saya 2.32%. Faham? Faham macam betul. Dia tanya. Baik. Jadi, tetapi ada isu-isu lain dalam kontrak ijarah, macam kos penyelenggaraan. Ya, kos penyelenggaraan utama meja maintenance bagi aset sewaan mesti ditanggung oleh pemilik, melainkan jika ia dibuktikan bahawa terdapat kecuaian penyewa. Orang kata, kenapa ni saya sewa kereta daripada bank, saya sewa rumah daripada bank, saya yang kena repair. Kenapa orang tanya, kan? Betul tak? Manakala penyelenggaraan operasi seperti minyak, petrol bagi kereta, bil elektrik dan air ditanggung oleh penyewa. Itu ya biasanya kalau kita sewa rumah, jadi apa-apa pada paip apa semua, pemilik rumah yang kena datang. Kita panggil landlord. Landlord yang kena datang repair pintu, repair bilik air, repair bumbung, ceiling dan sebagainya. Kenapa dengan kereta saya yang kena buat? Ya, saya yang kena buat. Orang tanya. Jadi dalam kontrak ijarah yang biasanya, yang klasikal, kerosakan dan kerugian pada aset ditanggung sepenuhnya oleh pemilik aset, melainkan jika dibuktikan kecuaian penyewa. Jika berlaku kerosakan pada total aset, akad ijarah dianggap terbatal kerana manfaat aset ijarah sudah tidak wujud. Jadi bank yang bagi pembiayaan guna ITAP, kalau kenderaan itu write off, maka write off, accident teruk dan sebagainya, tak boleh di repair lagi, write off ataupun total loss, maka perjanjian ijarah itu dengan sendirinya terbatal. Sebab macam mana nak sewa ada total loss. Jadi macam mana dari segi perubahan kadar sewaan? Persetujuan untuk mengubah bayaran sewaan adalah diharuskan. Jadi boleh ubah sewa. Boleh ubah. Kalau bank kata pakai contohnya beli rumah musyarakah Mutanah Kisah, dalam tu pun ada kontrak ijarah, mereka boleh ubah kadar sewa tiap-tiap tahun, ya, tapi tak boleh ubah sebulan sekali dan sebagainya. Ya, paling kurang setahun sekali.
Jadi keharusan disihatkan kepada bayaran sewa di masa depan tanpa memberi kesan kepada bayaran sewaan yang telah lalu. Jadi yang telah lalu tak boleh lacak lebih. Masa akan datang boleh, tapi kena habis satu tempoh. Baik. Jadi apa sebenarnya perbezaan? Selalunya sewa pemilik yang kena repair, maintain dan sebagainya. Sebab dalam perbankan Islam ada dua jenis ijarah, iaitu operating lease dengan financial lease. Yang kita cakap di sini ialah ITAB menggunakan sewaan kewangan, ya, ataupun financial lease ataupun financial ijarah, ya, di mana hanya sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat ke atas aset. Jadi bank apabila disewakan kita, dia adalah beneficial owner, dia bukan real owner, ya, tanggungjawab ke atas maintenance. Kalau bank bagi sewa pada kita dengan menggunakan financial lease, dia akan atas tanggungjawab siapa dia? Atas tanggungjawab pihak pemilik yang menyerahkan semua tanggungjawab dalam ITAB. Pihak pemilik seperti bank menyerahkan semua tanggungjawab penyeliaan kepada penyewa termasuk takaful aset, cukai tanah dan sebagainya. Jadi ada perbezaan, ya, jenis-jenis lease ataupun jenis-jenis ijarah yang digunakan oleh bank berbanding dengan kita sewa rumah sahaja. Ya, ini tuan-tuan dan puan-puan boleh baca, ya, ataupun boleh rujuk kepada slide. Baik. Kita pergi kepada satu lagi akad, iaitu akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli. Jadi dalam pembiayaan pembelian kereta, tadi kita bercakap ataupun kita berbincang berkenaan dengan kontrak al-ijarah, iaitu sewa. Dan sekarang ni ada satu lagi kontrak yang menggunakan kontrak jual beli. Apa dia kontrak jual beli yang digunakan? Iaitu kontrak murabahah. Ya, murabahah. Apa dia kontrak ataupun akad murabahah? Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Yang bersifat amanah. Definisi murabahah secara fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijual termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Jadi murabahah apa dia? Murabahah diberi nama jual beli bersifat amanah. Kenapa? Orang yang jual tu kena bagi tahu apa kos dia. Apa kos dia? Dia kena bagi tahu kos dia, dia kena bagi tahu margin dia ataupun keuntungan dia. Sebab tu dia panggil amanah. Dia kena amanah lah nak bagi tahu kos dia. Itu dia panggil murabahah. Ya, baik. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya dia panggil cost plus. Cost plus basis. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah dengan keuntungan. Jadi bank bagi tahu dua-dua. Ya. Kedua pihak harus bersepakat harga jual dan jangka masa waktu bayaran balik. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Sama juga al-ijarah tuma al-bai, murabahah, harga jual tak boleh tukar dah. Ya, tak boleh tukar dah. Naik BLR, naik apa BFR ke apa ke, OPR ke semua tak boleh tukar dah. Ya, dia fix amount. Baik. Macam mana, tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama, bank melantik pelanggan ejen untuk membeli kenderaan. Orang kata, kenapa perbankan Islam tak jual kereta? Cara ni pun Islam bagi, buat apa ada orang nak simpan aset? Ya, tuan-tuan kalau berniaga takkan nak meninggikan kos. Ya, baik. Yang kedua, ya, pelanggan membeli kenderaan bagi pihak bank. Yang ketiga, bank menjual kenderaan kepada pelanggan dan pelanggan membayar angsuran bulanan dan pelanggan mencagarkan kenderaan kepada bank. Kenapa mencagar? Dalam tempoh pembiayaan, bank boleh menuntut balik kereta tu kalau kita delinquent ataupun kita tidak bayar mengikut jadualnya. Ya, baik. Jadi bank lantik pelanggan sebagai ejen pembelian untuk membeli kenderaan daripada pengedar. Ya, tak perlulah bank ada showroom. Apa bank nak ada showroom? Kalau ada 50 jenis kereta, takkan bank nak ada 50 jenis kereta kot. Bank kata okey lah, kau pergi beli kereta mana yang kau nak, kau beritahu aku. Jadi saya wakilkan kamu pergi cari kereta. Macam tu. Mudah kan ceritanya? Buat apa orang kata perbankan Islam mesti ada showroom apa benda. Ini jenis perniagaan kuno mana yang mereka nak buat. Sekarang dah senang, dah banyak sangat jenis rumah, banyak sangat jenis kereta, tak perlulah bank ada semua jenis. Ya, bank bagi wakilkan pada kita pergi carilah kereta yang kita nak. Selalunya kita cari dulu kan. Ya, baik. Pelanggan tanpa boleh batal dan tanpa syarat berjanji. Nampak tak? Berjanji ada wa'ad. Dan membuat aku janji untuk membeli kenderaan terbabit daripada bank. Ya. Pelanggan membeli kenderaan daripada pengedar dan bagi pihak bank.
bank menjual kenderaan tersebut kepada pelanggan berdasarkan kontrak murabahah. Ya, bank beli kereta tu contohnya 60,000, dia jual 75,000. Dia bagi tahu, saya beli 60,000, saya jual pada kamu 75,000. Itu kontrak murabahah. Ya, dia kena bagi tahu. Pelanggan akan membayar harga jualan kepada bank secara bayaran tertangguh. Takkan nak bayar 75,000 on the spot kot. Jadi dia bayar 5 tahun, 7 tahun atau 9 tahun. Jadi pelanggan mencagarkan kepada bank ya sebagai security ataupun cagaran. Jadi selagi tak habis bayar, bank boleh tuntut kereta tu kalau kita delinquent ataupun tak bayar dengan cara yang betul ya. Baik. Baik, macam mana kalau dalam kontrak murabahah saya nak bagi contoh lah, orang kata boleh tak kita harga dah setuju tapi kita nak bayar habis cepat-cepat. Boleh tak? Boleh. Saya ambil contoh macam ni. Harga belian kereta ni 100,000. Kereta apa 100,000 ni ya? Petik X70 ke X50? Orang dah gila X50. Saya pergi tanya itu sampai berapa bulan? 4 hingga 6 bulan. Pengsan. Tak payah beli kereta lah. Ya? Baik. Jadi selalunya kita bayar 70% deposit. Boleh bayar lebih. Jadi apa yang kita nak minta pembiayaan daripada bank? Ya, 90%. Contohnya kadar untung 12%. Yo, wow ni kadar untung apa ni banyak ni. Siapa tulis ni apa. Tempoh pembayaran 3 tahun. Ni orang kaya ni 3 tahun je. Jadi bayaran bulanan 3,000, harga jualan harga jualan 117 saya rasa. Tak apalah. 117,000. Untung bank ambil berapa? Bank ambil untung RM17,614. Jadi semua perbankan Islam guna akad murabahah ya untuk pembiayaan beli kereta sebanyak 100,000. Deposit 10,000 dibayar oleh pelanggan kepada bank bila pesanan pembelian dibuat ya. Bank jual kepada kepada pelanggan itu RM117,614.36 untuk pembiayaan selama 3 tahun dengan kadar untung 12% setahun. Jumlah keuntungan selepas ditolak deposit ialah sebanyak berapa? RM17,614. Jadi bank ambil untung banyak ni ya. Jadi contohnya di akhir bulan 24 dia banyak duit, dia nak bayar kereta ni macam mana? Bank tengok macam ni ya. Bulan ke-24 bayaran memang tiap-tiap bulan dia kena bayar lebih kurang 3,000. Dalam tu ada untung bank 362. Dan kalau dia bayar bulan 24 jadi ada baki berapa? Baki dia 33,600 ni. Jadi bank ada untung tertangguh lagi. Ya, ada untung tertangguh ni datang daripada mana? Datang daripada mana ni? Yang ni sebenarnya untung kalau dia bayar itu ni, dalam tu baki prinsipal ni, dalam baki ni ada untung bank lagi yang belum dapat. Jadi apa yang bank buat? Kita nak kata kita nak bayar banyak, kita tiba-tiba dapat apa ni, fijil simpanan premium ke apa ke, untung ke mana ke, perniagaan mana ke, atau dapat faraid mana-mana ke, ya kita kata kita nak selesaikan. Jadi pelanggan berhasrat menyelesaikan kesemua hutang pada bulan ke-24, jumlah yang perlu dibayar termasuk untung tertangguh ialah 35,000. Campur dua-dua ni kita hutang bank 35,000. Tapi selalunya mengikut bank negara, ya bank mungkin beri rebate ya ibrak sebanyak ya rebate 2,200 ni. Untung yang belum diambil oleh bank, ya dia boleh bagi rebate. Ya itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya apa? Kalau kita nak bayar apa ni? Full settlement kita bayar RM33,644.67, maka bank akan bagi rebate yang ni. Rebate yang ni selalunya macam itulah. Kalau kita rumah by Taman Ajil juga ataupun ITAP dan semua bank akan bagi rebate kalau kita nak bayar full settlement sebelum di akhir apa ni tempoh pembayaran. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa-apa soalan? Saya akan tengok soalan dalam Google Meet ataupun dalam ni. Kalau ada apa-apa soalan saya akan cuba jawab insya-Allah. Dalam Facebook tak ada soalan. Ya, dalam ni ada soalan. Okey, dalam ni tak dengar suara. Oh. Ni headphone tak bagus lah hari ni. Tak apalah, minta maaf ya tuan-tuan dan perempuan. Nanti saya akan cuba bagi suara dengan baik lagi. Itu saja tuan-tuan dan perempuan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk daripada saya sendiri, kita sudahi dengan tasbih kafarah, surah Al-An dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والله أعلم، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.